Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali berinspirasi di Wanita Hari ini tanggal 20 hari bulan Ogos 2021. Apa khabar dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Baik, alhamdulillah. Saya Makcik-makcik, kan? kakak-kakak dan juga mungkin ada abang-abang yang sedang menonton kami di Wanita Hari ini. Hari ini insya-Allah saya dan juga Fiza akan bersama dengan anda. Ya, kakak tahu masukkan saya ke macam mana? Bukan tu kakak yang sedang menonton kita tu. Dan kita harapkan kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik dan sesiapa saja yang menonton kami ketika ini, anda semua dalam keadaan yang baik, sihat hendaknya. Dan walau apa pun yang sedang anda lakukan ketika ini, kalau tengah memasak ke, kalau tengah berkira-kira, tengah mengajar anak PDPR dan sebagainya, terima kasih kerana menjadikan kami Wanita Hari ini siaran untuk anda di tengah hari ini. Dan Fatin, bagi sesetengah orang hari ini dah pun mula bercuti hari Jumaat di sesetengah negeri, dan bagi kita yang berada di Selangor, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang lain pula, hari ini mungkin merupakan hari terakhir untuk kita bekerja, dan esok hari Sabtu dan juga Ahad ramai yang dah pun bercuti di rumah, dan pastinya ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun difikirkan, direncanakan untuk seisi keluarga. Walaupun ada pelbagai kelonggaran yang telah diberikan untuk negeri fasa 1, tapi kami harapkan anda masih lagi patuh, akur dan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi dalam kita nak cakap tentang kegembiraan kita yang berada di sini ketika ini, yang mana mungkin dah ada serba sedikit kelonggaran, tidak dilupakan mereka yang berada di Yan Kedah ketika ini. Betul, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang berada di Kedah. Seperti mana kita tahu kemarin yang mana mereka dilanda banjir, hujan lebat dan juga banjir lumpur, dan disebabkan ini kerajaan Kedah telah pun mengisytiharkan daerah Yan dan juga Kuala Muda di Kedah sebagai kawasan bencana tahap 1. Dan berikutan status ini juga, ini bermakna pengurusan dan juga pengendalian banjir ditangani agensi peringkat daerah yang sama tanpa bantuan luar atau dengan bantuan luar yang terhad. Kejadian itu juga sebenarnya meraguk beberapa nyawa dan menjejaskan kehidupan penduduk kawasan tersebut. Dan kalau kita lihat, kerajaan negeri juga sedang berusaha dengan sebaik mungkin untuk melakukan apa sahajalah bagi membantu mereka yang terjejas. Dan kita harapkan bagi mereka yang berada di kawasan tersebut, termasuk juga petugas-petugas dan mereka yang membantu individu-individu yang terkesan akibat musibah ini, sentiasa dalam keadaan yang baik hendaknya dan terus patuh dan akur kepada SOP yang ditetapkan. Maklumlah, nak membantu orang dalam masa yang sama, kesihatan diri, keselamatan diri pun harus dijaga juga. Sama-sama kita doakan agar setiap urusan mereka ini dipermudahkan. Baik, itu kita doakan yang terbaiklah buat mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menarik dan juga mungkin ada pada penonton kita di rumah sedang menanti-nanti tontonan ini, yang mana mereka yang berjauhan dengan pasangan ataupun PJJ tu sedikit sebanyaklah dapat menyuntik rasa rindu tu. Ya ke? Nak tanya awak pernah PJJ ke tak? Okey, jujur saya pernah PJJ tapi tak lama, 10 hari je masa. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu tak dikira. Itu tak dikira. 10 hari dia kata PJJ. Itulah mungkin bagi orang yang dah berpasangan. Untunglah orang yang ada pasangan ni. Mungkin 10 hari tu dia rasa macam satu tempoh yang lama. Betul, tetapi Fatin 10 hari je. Itu ketika suami kuarantin kan. Tapi bagi penonton-penonton kita ni, mungkin ada yang terpaksa berjauhan PJJ, orang kata perhubungan jarak jauh ini bersama dengan pasangan mereka hampir setahun ataupun 2 tahun akibat daripada pandemik ini. Saya salute. Tapi tak apa, jangan risau. Sebenarnya walaupun berjauhan, ada macam-macam perkara yang boleh dilakukan untuk menyemarakkan hubungan. Apa kata kita saksikan TikTok ini? Silakan. 10 hari jarak jauh. Banyak awal. Merawat rinduku sendiri. Sementara aku kau nikahi. 내게 왔어 day and night 우린 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 싶어 네 지친
gone. I can't breathe, I'm so weak. I know. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Lap air mata tu Fatin, awak 10 hari je. Buat betul kan orang? Lap air mata tu. Lap air mata. Okey. Dan ini juga perkongsian yang bakal kami bawakan kepada anda pada hari ini. Sebenarnya kami nak mengajak anda, penonton-penonton wanita hari ini, untuk berkongsi pandangan anda, pengalaman anda bersama dengan kami tentang semarak cinta PJJ. Kalau macam Fatin tadi, 10 hari pun dah dirasakan PJJ, perhubungan jarak jauh, walaupun suami kuarantin pun tak jauh kan? Saya tak dikira kot PJJ. Okey. Tapi Fatin, ada orang yang dah pun terpaksa berjauhan dengan pasangan mereka, yang sememangnya ada suami yang mungkin bekerja offshore, ada suami yang bekerja di luar negara, ada suami yang bekerja di luar daerah dan sebagainya, dan akibat daripada pandemik COVID-19 ini, ada ketikanya mereka tak dapat berjumpa, dan ini mungkin memberi kesan fizikal, mental dan juga sosial kepada diri sendiri dan juga anak-anak sebenarnya. Betul, yang paling utama anak-anak lah. Kalau kita mungkin dapat memahami sedikit situasi itu, tapi anak-anak ni bagaimana untuk kita fahamkan mereka yang bapa mereka atau ibu mereka berjauhan ketika pandemik ini kan. Ini sebenarnya kita nak kongsikan, dan jika anda penonton di rumah ada sebarang pendapat ataupun pengalaman anda sendiri berjauhan dengan pasangan anda dan juga keluarga, kongsikan dengan kami di Facebook dan juga Instagram kami. Ya, benarkah perhubungan jarak jauh ini juga menguji kesetiaan pasangan? Teruskan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Saya dan suami dah PJJ selama 7 tahun sejak di awal perkahwinan lagi, sebab lokasi pekerjaan kami yang berbeza. Para cabaran kalau PJJ ni lah kan, kita kena berdikari. Macam saya di sini dengan anak-anak. Kalau ada apa-apa urusan anak-anak, semua saya kena pandai urus sendiri. Semua kena buat sendiri. Kita tak boleh nak tunggu suami yang jauh tu. Macam dia sendiri pun dekat Terengganu, dia kena uruskan makan, pakai dia sendiri. Tempoh PJJ dengan suami dah hampir 3 tahun. Salah satu cabaran dalam komunikasi kalau ada perselisihan faham ialah sebab tak duduk satu bumbung kan. Tapi bila dah lama tu, bila jumpa dah lupa dah masalah tu, dah tak ingat dah. Saya dan suami lebih kurang dalam 2 tahun PJJ. Suami berada di Segamat Johor dan saya berada di Kuala Lumpur. Paling perit untuk saya adalah bila salah seorang daripada kami jatuh sakit lah. Yelah, dia memerlukan pengumadan sikit lah, sebab suami tak ada di sisi, isteri pun tak ada di sisi bila time kita sakit tu. Jadi kita perlu minta pertolongan daripada kawan-kawan ataupun adik-beradik yang terdekat lah. Kesulitan yang saya hadapi, saya berdikari dan buat semua sendiri tanpa suami di sisi. Saya masak untuk dia ke, ataupun kita keluar dating ke, spend time. Lagi satu, kita akan video call, sama je macam kita bercinta dulu. Hari-hari kena call atau video call, dan paling tidak pun message. Sebab komunikasi penting. And kalau penat ke, kalau busy pun still kena contact. Rutin saya dan suami setiap hari kami akan video call bersama anak-anak, bercerita dan bertanya khabar keadaan suami saya di sana. Saya juga berikan kata-kata semangat kepadanya, dan yang paling penting kami sama-sama saling percaya. Hakikatnya bukan mudah untuk mereka yang berjauhan dengan pasangan ini menerusi kehidupan masing-masing. Apatah lagi apabila kadang-kadang macam tadi tu ada rakan kita tu yang hamil kan, 2 kali kehamilan sendirian tanpa suami di sisi. Itu satu pengorbanan dan juga hakikatnya bukan mudah lah. Macam Fatin sebagai seorang isteri memang nak sentiasa suami di sisi kan. Betul, saya tak pernah nak membayangkan atau memikirkan kalau jarak jauh sebab tak pernah kena kan. 10 hari kan pernah kan? Itu sikitlah. Tapi yang pastinya mereka ini mempunyai
mempunyai kekuatan, pengorbanan dan juga persefahaman yang sangat tinggi kan. Saya kira kalau berjauhan dengan pasangan kita ni, kalau dekat pun kadang-kadang boleh orang kata ada yang tak kena. Ini kan jauh lagi susah nak berkomunikasi. Yang itu saya tak tahu. Itu untuk yang dia berpasangan. Itu kita PM tepi. Okey, kita nak kongsikan topik kita pada hari ini bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan pasangan ini, Fatin, yang 13 bulan tak dapat bersua muka, hanya melalui panggilan video call saja, dan alhamdulillah telah pun disatukan baru-baru ini. Kita bersama dengan pasangan selebriti ini, iaitu Hisham Hamid dan juga isterinya Melrose Hanafi dari Singapura. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum kedua-duanya. Tahniahlah sebab dah bersatu kembali selepas tahun lebih, Hisham dan juga Melrose. 13 bulan Betul, lama tu. Bulan berjauhan. Kawan saya ni 10 hari pun dia dah kata jauh PJJ. Ini kan pula 13 bulan. Saya rasa saya tarik dirilah, saya bukan kot. Okey, terkeluar daripada carta. Okey, yang ini saya rasa insya-Allah tak berjauhan bersama dengan pasangannya. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya kepada Hisham dahululah kan. Bila orang kata pasangan jarak jauh ataupun LDR ini kan, long distance relationship ini, pastinya banyak sebenarnya orang kata persefahaman ataupun orang kata pengorbanan di sebalik pasangan itu sendiri. Macam Hisham sendiri memang dah biasa sebab tuntutan kerja kena berjauhan. Bagaimana sebenarnya dah menjadi kebiasaan tapi nak apa orang kata nak fahamkan juga keluarga tu, kita terpaksa berjauhan ni bagaimana? Sebenarnya dia lebih kepada cabaran secara mental lah. Macam mana kita, macam Hisham secara peribadi, apa yang Hisham sendiri lalui, bila kita sibuk bekerja, kita okey lagi tau. Macam tak fikir sangat pasal apa yang kita tinggal dekat sana semua. Tapi bila dah balik rumah malam-malam dan seorang-seorang tu, baru terfikir pasal isteri, pasal anak. Lepas tu kita macam, alamak, isteri okey ke, anak okey ke, and then kita cuba untuk kekalkan komunikasi lah antara satu sama lain, sebab pada Hisham komunikasi adalah yang paling penting, dan seperti apa yang tadi dikatakan, kita hampir setiap hari kita akan video call, kadang-kadang boleh sampai 5-6 kali kita video call sama-sama untuk berkomunikasi. Nak maintain benda tu. Okey. Tadi Hisham berada di Kuala Lumpur, sibuk bekerja tapi malam masih lagi rasa sunyi, rindukan isteri dan juga anak-anak. Tapi apa pula perasaan Melrose? Kalau kita cakap tentang perasaan ni, dia subjektif. Semua perasaan ada tak? Rindu, risau, semua ada. Macam Melrose sendiri, apabila duduk di sana, di Singapura bersama dengan anak-anak, tanggungjawab itu lebih kepada Melrose sendiri. Nak menguruskan diri, nak menguruskan urusan anak-anak. Ada tak apabila dalam tempoh 13 bulan ni tak dapat bertemu dengan suami secara fizikal, sedikit sebanyak memberi tekanan juga dalam kehidupan Melrose sendiri? Benar-benar. I pernah breakdown tau. Satu kali tu macam I try busykan diri I juga. I macam uruskan anak-anak. Every time I macam sibukkan diri I lah. Dan satu kali tu malam bila nak tidur, tiba-tiba I breakdown. I macam I need my husband beside me now. Terus I call him. I tak berbual apa-apa. Tiba-tiba terus dia tengok muka I nampak dia, terus I nangis. No. Dan I terus nangis. Terus kata, I really want you right now, be betul-betul temukan you. Terus dia pun, I tak nak nangis lah kalau boleh. Tapi sebab dah tak boleh tahan kan. Tapi, I tak boleh. I nangis, I breakdown, dia nak berbual I, terus okey. Satu kali Alamak. Pesan yang I betul nangis lah. Pada saat I tak macam, okey, suami I dia mencari untuk kami keluarga kan. So, saya macam tak apa. Sikit lagi. InsyaAllah. Sikit lagi dia balik. Selalu I cakap macam gitu dengan diri I. Sedap ke hati kan? Alhamdulillah, dan hari ini dah pun dapat bersama kembali dengan suami. Dan walaupun Melrose berkongsi tentang pengalaman tersebut, awak menangis, kawan saya kat sebelah ni pun air mata bergenang. Fatin, saya tersentuh. Saya faham isteri kan? Faham. Okey, ini isteri-isteri saya kira. Penonton-penonton juga mungkin ramai yang merasai pengalaman yang sama. Kita boleh gelak-gelak, kita boleh gurau-gurau, tapi hakikatnya apabila mereka yang terpaksa berjauhan dengan pasangan saja yang merasai kesedihan tersebut. Encik Fazli, kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Apabila kita dah dengarkan apa yang dikongsikan oleh Hisham sendiri dan juga Melrose, hakikatnya seronok kita dengar PJJ lah, LDR lah, macam-macam sebutannya. Tetapi bukan mudah bagi mereka yang terpaksa melalui pengalaman ini. Kerana satu, terpaksa berjauhan dengan pasangan.
terpaksa menanggung juga kerinduan, kesedihan, tanggungjawab yang dipikul seorang diri. Sama ada bapa yang duduk dengan anak-anak ataupun ibu yang duduk dengan anak-anak. Tidak terkecuali juga petugas-petugas barisan hadapan kita yang mana mereka tak ada cuti. Mereka juga terpaksa berjauhan dengan keluarga mereka. Dan ini secara tak langsung memberi kesan mental, fizikal dan juga sosial kepada individu-individu yang terpaksa berpisah ini. Kalau boleh dikongsikan. Ya, ini persoalan yang menarik. Dan saya rasa desakan hidup masa moden ini menyebabkan makin ramai pasangan yang berjauhan lah ya, sebab dunia pun makin kecil kan. Ada yang kerja kat offshore, ada yang kerja overseas, ada yang ditukarkan tiba-tiba ke kedutaan dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa jumlah PJJ ni, long distance relationship ni makin ramai. Even di USA pun kajian mendapati 3.5 juta married couple pada menjalankan long distance relationship, married ramai. Cuma memang kita faham ini cabaran lah, sebab perkahwinan sepatutnya berkongsi, nama pun rumah tangga, kongsi rumah, kongsi tangga kan. Patutnya tidur bersama, tapi bila berjauhan memang besar cubaan dan dogaannya. Dan in fact ada beberapa kajian antara kesan negatif ataupun kesan buruk daripada yang cabaran yang antaranya adalah dipanggil FOMO. Itu ialah fear of missing out. FOMO. Dan dia juga boleh membina, ada risiko untuk membina rasa possessiveness. Jadi macam cemburu sangat, tak nak suami pergi mana-mana sebab dia possessiveness dan insecurity lah, sama ada dua tu lah ya. Dan boleh mendorong kepada cemburu yang cemburu buta kan, dan of course akan juga menyebabkan rasa stres sebab tanggungjawab kadang-kadang tidak seimbang. Dan ini yang paling biasanya adalah loneliness lah, kesunyian. Dan boleh menjerumus kepada negativity, rasa benda tak elok je, rasa macam sangka-sangka je, dan itu yang paling dahsyat adalah anxiety lah. Kita kena uruskan insya-Allah. Curiga pun ada, sebab ada orang kata bila berjauhan ini menguji kesetiaan juga kan. Itu selalunya orang perempuan lah yang overthinking. Betul ke Fatin? Nanti 10 hari tu. Masih. Kejap lagi kita tanya dekat Hisham, okey? Tapi kita nak juga orang kata kongsikan berkenaan dengan pengalaman rakan kita ini, lama dia berjauhan dengan pasangan dia. Apa kata kita saksikan? Silakan. Tidak semua pasangan suami isteri yang berkahwin berpeluang tinggal sebumbung. Ada yang terpaksa melalui perhubungan jarak jauh. Di Malaysia, lebih 500,000 pasangan terpaksa terpisah ekoran tuntutan pekerjaan. Marlina Muhammad Rosli, 53 tahun, diuji terpaksa tinggal berjauhan ratusan kilometer dengan suaminya Yusuf Abdullah yang bekerja di Labuan. Saya dan suami dah berkahwin 27 tahun dan kami BJJ sejak dari awal perkahwinan. Untuk permulaan tu memang sakit. Kita terpaksa fikir mampu tak kita nak urus anak seorang-seorang kan? Mampu tak kita letakkan sifat cemburu tu di akhir sekali. Tak adalah orang kata tak cemburu kan. Cemburu tu siapa pun akan ada. Sebab bila kita berjauhan, kita akan fikir yang buruk je. Yang buruk je. Suami aku buat apa kat sana? Suami aku tukar makan dengan siapa? Lamanya kita call tak dapat. Pergi mana? Jadi benda-benda itulah puncanya berlaku pergaduhan suami isteri, perceraian. Kalau tak ada kesabaran, mental tak kuat, kita asyik fikir yang buruk je, saya rasa saya tak mampu nak bertahan selama ni. Setiap bulan suaminya akan pulang ke Semenanjung dan masa itu akan dimanfaatkan mereka sehabis mungkin. Hal ini supaya dapat mengeratkan lagi hubungan antara suami isteri serta anak-anak. Biasanya bila suami saya ada
Di sini kami akan bawa anak-anak pergi bercuti, luangkan masa bersama, buat aktiviti bersama, balik rumah mak abah saya ataupun lawat makcik mereka, kakak ipar saya. Sebagai seorang ibu yang perlu menguruskan 4 orang cahaya mata serta menggalas tugas dalam menguruskan rumah tangga sendirian, ada kalanya dia juga merasa penat. Saya bersyukur sangat sebab family saya ada bersama-sama dengan saya. Mak ayah saya banyak sokongan pada saya dan juga adik-adik saya. Itu yang saya rasa saya kuat sehingga hari ini. Saya mampu untuk hidup PJJ. Tapi saya cakap terus terang, saya tak nak anak-anak saya lalui apa yang saya lalui. Kekuatan mental dan fizikal amat penting bagi pasangan yang tinggal berjauhan. Pelbagai cara boleh dilakukan bagi menyemarakkan lagi rasa cinta agar sentiasa mekar. 27 tahun berjauhan dengan pasangan. Diharapkan perkongsian daripada kakak kita yang mana memberi suntikan semangat dan juga kekuatan kepada ibu-ibu yang masih sekarang ini berjauhan dengan pasangan. Mungkin tengah down ke kan, tengah mencari kekuatan. Tapi alhamdulillah dah ada kelonggaran yang diberikan bagi pasangan jarak jauh ini untuk mereka rentas negeri bertemu dengan pasangan mereka apabila mereka telah pun melengkapkan 2 dos vaksinasi dan selepas tempoh 14 hari. Kita nak kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook juga yang ada pengalaman yang sama seperti mana Melrose dan juga Hisham. Fatin silakan. PJJ dan juga LDR ini yang mana Natirah Muhammad Yusof beliau menyatakan saya merasa PJJ dalam 6 bulan saja, itu pun cuma lain daerah dan bukan waktu pandemik. Untuk yang PJJ lain negeri dan musim pandemik memang cabarannya lebih, apa pun mental dan juga fizikal kena kuat untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Setuju sangat. Okey, bila cakap tentang mental dan fizikal kena kuat untuk menjamin keharmonian rumah tangga, kita nak tanya sekali lagi kepada Melrose dan juga Hisham lah. Kalau cakap tentang menguji kesetiaan, keharmonian ini ada banyak besar cabaran dan juga dugaannya. Macam Hisham sendiri dengan karier dan kerjaya Hisham ni mungkin juga ada kalanya bila berjauhan ni menimbulkan rasa macam risau, gundah, curiga dalam hati Melrose sendiri. Tapi apa yang Hisham buat bagi memastikan bahawa isteri yang jauh ni rasa tenang, ada kejutan-kejutan ke yang diberikan ataupun punch card ke 2 jam sekali atau macam mana? Kalau boleh dikongsikan. Boleh Hisham unmute? Kita sentiasa berkomunikasi. So benda tu macam selalu constant. Dia tak perlu nak beritahu apa yang kedua. Saya cakap berdua. Saya seorang isteri yang sangat memahami. Kalau tidak, ada macam 7 tahun menjadi seorang pelakon sepenuh masa. Dia memang sangat memahami. Dia tahu Hisham macam mana. Apa-apa yang jadi dekat set, berlakon dekat set tu semua hanya di set semata-mata sebagai karakter, dan bila dah balik tu ialah Hisham. Walaupun Hisham tak balik kepada dia, tapi dia tahu Hisham ada dekat rumah, Hisham ada dekat mana, semua benda-benda tu macam tu Hisham ada. Kadang-kadang Hisham saja tag dia, okey nak pergi sini, nak pergi sini. Kadang dia kata, apa semua benda nak beritahu? Dia cakap bukan sebab nak apa tau, sebab nak elak daripada benda-benda yang menimbulkan curiga, mati ataupun tiba dipindah ke apa. Jadi dia tahu dekat mana, dengan siapa untuk elak benda macam tu. So, and of course macam tadi Fiza cakap, surprise-surprise tu memanglah hari-hari special kita lah. Kadang-kadang hantar kek ke, hantar bunga, hantar hadiah, macam tu kan. Beli jiwa. Beli jiwa. Masya Allah. Okey, kita nak tanya kalau Hisham dah beli jiwa, macam mana pula peranan Melrose kalau berjauhan dengan Hisham? Pastinya bila anak-anak kata rindu dekat daddy ataupun bagaimana nak orang kata sedapkan hati anak-anak tu, nak fahamkan mereka. Okey, selalunya I akan pastikan bila diorang balik sekolah, I selalu akan call Hisham. Bila diorang masuk kereta je, pada diorang macam ada ibu dan ada ayah. So diorang masuk akan ada bapak diorang kat telefon tu. So diorang akan berbual-bual macam ibarat Hisham ada kat situ dengan diorang. Ambil balik sekolah sekali together. So diorang rasa macam the present is still there, you know. So diorang tak akan rasa macam sini sangat lah. Diorang selalu tahu yang bapak diorang macam mana busy pun akan luangkan masa untuk diorang lah. Ayah kalau teaching, sibuk, tak boleh call, dan ayah akan cakap. Sebab anak ayah lelaki tu memang sangat manja. Kalau dia masuk kereta, tak ada cerita, ayah sibuk ke? Dia cakap lah, ayah sibuk, ayah kerja, cakap ayah dia teaching, so that's why ayah tak boleh call. Oh, okey.
Nanti bila dah balik, okey, ayah masih syuting ke? Dia akan tanya I tau. Okay, so I call Mr. Isham, okay, can you, kalau dah habis, call me back. So kita dengan anak-anak. So dia takkan rasa macam si lonely yang bapa diorang selalu rindu sangat, taklah. So Isham selalu call diorang yang takkan rasa terlalu rindu sangatlah. Dan ini orang kata, jauh di mata bukan bermaksud jauh di hati, tetapi ada pelbagai medium juga yang boleh digunakan. Ini jugalah bergantung kepada kepandaian isteri sendiri untuk menguruskan macam mana hubungan tu untuk merapatkan yang jauh itu sendiri. Walaupun jauh terpisah antara dua negara, tetapi hari-hari boleh kita video call untuk pastikan keberadaan pasangan itu bersama dengan kita. Betul. Cik Fazli, bila cakap tentang keberadaan ini bukan semestinya berada dari sudut fizikal, keberadaan dari sudut sokongan mental juga. Jauh tak bermaksud kita tak boleh membantu isteri menguruskan pelbagai perkara lain. Contohnya walaupun jauh tapi mungkin sumber kewangannya tetap diberikan, sokongan mentalnya tetap diberikan. Ini juga antara faktor-faktor penting apabila bagi pasangan-pasangan jarak jauh ni untuk terus mengekalkan hubungan mereka. Cik Fazli. Ya, itu sudah tentu sebab di antara faktor kejayaan perkahwinan jarak jauh adalah dia panggil kena buat balance and adjustment, kena seimbangkan di antara tanggungjawab dan juga kelonggaran, sebab bila berjauhan ada tugas suami yang suami tak boleh laksanakan, ada juga peranan isteri yang tak boleh buat. Jadi seperti kita tengok perkongsian tadi, ada urusan yang isteri kena buat sendiri, ada urusan yang suami kena buat sendiri. Jadi masing-masing mesti bersetuju, mesti berbincang, mesti buat adjustment, mesti bersetuju. Dan jikalau suami isteri berjaya menguruskannya dengan baik, sebenarnya ada kajian ni baru lagi tahun lepas pada bulan Mei dibuat di Universiti Padang Indonesia. Dia buat nama pengkaji itu Brahmana Nanditya Putra, nama Indonesian. Dan ini kajian ni saya rasa dekat sebab dibuat di Indonesia terhadap 45 pasangan yang long distance marriage. Mereka ini telah pun dibuat kajian menggunakan Enriched Marital Satisfaction Scale dan didapati tahap kepuasan perkahwinan di kalangan suami yang long distance marriage adalah 70.25%, manakala pada isteri adalah 74.65%, dan didapati tidak ada beza yang ketara di antara long distance dengan yang normal. Tapi syarat perlulah diuruskan dengan baik, perlu ada tolak ansur dan ada adjustment seperti yang kita sebutkan tadi. Okay. Kiranya Fatin perlu ada tolak ansur, itu yang paling penting sekali. Dan kalau kita berbalik kepada apa yang Hisham katakan tadi, sesekali perlu ada kejutan dan sebagainya. Dan ini kami nak kongsikan sesuatu yang sempat kita ambil di laman sesawang Instagram juga tentang kisah isteri diberi 3 kejutan dalam sehari termasuk duit. Suami berlayar sejak April. Kita cakap tentang dugaan pasangan yang duduk berkahwin asing PJJ kerana kerja ni pastinya memberi satu cabaran yang besar. Tetapi ini istimewanya, suami jauh berlayar tetapi tetap ingat tarikh istimewa untuk isteri tercinta. Walaupun berjauhan, suami kepada Puan Diba Mizi ini tidak pernah lupa tarikh istimewa isterinya. Lelaki tersebut berusaha menjadikan hari istimewa isterinya itu detik terindah buat buah hatinya. Tapi apa yang menariknya tentang kejutan ini, sebenarnya suami siap hantar 3 surprise delivery yang berbeza. Satu hari ada 3 surprise termasuk duit ribuan ringgit. Maksudnya kalau satu hari 3 surprise, satu bulan rasa dah macam-macam dia dapat. You have. I don't have. Okey. Dan saya kira ini setiap orang tu cara mereka untuk mencipta kebahagiaan itu ada berbeza-beza mengikut kemampuan dan juga situasi diri sendiri, Fatin. Saya suka juga mendengar ini, mungkin boleh jadi satu contoh kepada para suami di luar sana untuk adakan sesuatu lah untuk menghiburkan isteri walaupun berjauhan, tapi hadirnya orang kata surprise itu mengganti diri. Baik, kita nak terus kepada Hisham dan juga Meruz. Kalau boleh, kalau kita tahu apa yang dikongsikan Hisham sebentar tadi dan juga Meruz, banyak orang kata persamaan, persefahaman, pengorbanan. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita kekalkan, mungkinlah tipulah kalau tak ada ujian ataupun orang kata cabaran bila kita berjauhan ni. Tapi bagaimana untuk kita mainkan peranan masing-masing dalam usaha kita berjauhan ni?
Okey, pada Syam, sebagai suami adalah tanggungjawab Syam juga untuk sentiasa menjaga dan juga kepercayaan yang ada dalam pada Syam. Kalau there's no trust, there's no relationship. So sebagai suami, pada betul saja Syam kena maintain, kena jaga dan pastikan dia selalu rasa orang kata tak susah hati kita kadang-kadang bergaul dengan orang-orang saya mestilah banyak mesti dia adalah sesuatu walaupun dia tak cakap tapi dia rasa dapat rasa kalau tak rasa dia tak sayang. So sebagai suami ni kita nak kena main untuk memastikan yang pastikan apa yang happen on set is on set macam tu, dan pastikan yang keberkaitan antara koleksi sekali yang pada Syam lah secara pribadi. Okay. Kalau Melrose sendiri mungkin boleh dikongsikan jugalah tips kepada isteri-isteri yang ketika ini dalam keadaan ataupun situasi yang sama. Tapi apa yang kita harus faham, berbeza keadaan sekarang ni. Mereka yang dulu PJJ tak berpeluang pun nak tengok wajah suami, tak ada video call. Tapi berbeza bagi anda yang PJJ hari ini, ada banyak medium yang boleh digunakan untuk terus lihat pasangan kita setiap hari. Silakan Melrose. Macam saya kongsikan tadi kan, bila saya keluar, saya drive, saya akan call Lisam juga. Kita sambung berbual, bila ada tempat destinasi, saya buat kerjaan masing-masing. Tapi yang saya selalu buat dengan dia, setiap malam saya akan video call dengan dia. Saya sampai tengok TV sama-sama. Melalui telefon tau, kita tengok TV sama-sama. Masya Allah. Bola, padahal tak nak bola. Tapi saya cuma kata lah tengok bola sama-sama. Tapi komunikasi tak kita masih lagi buat aktiviti bersama lah. Okey. Orang dengar macam agak pelik, agak psycho kan. Tapi kita buat untuk pastikan kita terdekat. Tapi mungkin lepas ni tak boleh pakai handphone lah Masa kita tu kita tak ada video call lama sampai 3-4 jam tau. Tapi bila PJJ ni kan, kita video call sampai lama gitulah 3-4 jam. So perasaan tu makin dekat lah. Okey, kiranya letak telefon kat sebelah, TV dekat depan tu sama-sama tengok macam tu. Okey, ini idea. Kena beli monitor pula lepas ni. Kita pegang phone ada QRC ni. Okey. Jadi saya kira ini idea juga sebenarnya yang boleh diberikan kepada pasangan-pasangan yang kadang-kadang tak tahu apa idea lagi untuk kita menyemarakkan hubungan cinta PJJ ini. Itu ideanya. Betul. Okey, secara ringkas kita nak tanya juga kepada Cik Fazli kita berkenaan dengan semarak cinta PJJ ni untuk mereka di luar sana. Masih lagi mencari kekuatan, mencari semangat walaupun berjauhan. Tapi orang kata bila berjauhan ni, sekali jumpa dia punya rindu, kasih sayang dia lebih daripada orang yang duduk sebelah ni. Silakan Cik Fazli. Silakan. Saya nak petik ada satu jurnal Marriage and Family dan seketika Going the Distance. Dalam ni dia ada beberapa saranan apa yang boleh dibuat oleh pasangan yang berjauhan. Tapi saya nak simpulkan kepada 5 yang mana saya rekaskan kepada DEKAT, macam mana nak dekat Okay. Dalam artikel tu dikata dia sarankan supaya daydream your spouse sentiasa membayangkan suami ataupun isteri anda lah kan, maksudnya mengelamun kan. Gitu kena buat. Daydream your spouse. Kedua adalah express love every day kan. So ada banyak cara sekarang ni yang boleh guna seperti yang Syam buat tadi lah hantar hadiah, kad. Boleh juga buat cara lama, buat surat. Lama tak hantar surat kan? Wow. Ada kehadapan adinda. Jangan lupa letak bedak. Letak bedak spray minyak wangi. Letak bedak peti korak. So banyak sekarang ni ada banyak kaedah yang kita boleh buat lah. Kita kreatifkan email dan sebagainya. Yang seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi tu kita boleh kreatifkan komunikasi kita macam yang disebut tadi, video call sampai 3-4 jam kan. Very nice. Kadang-kadang tukar pada chatting kan, MIRC kan, buat tanya khabar dan sebagainya. Sekarang ada banyak cara untuk berkomunikasi lah. Yang seterusnya A adalah aktiviti online. Aktiviti online ni
boleh juga mungkin main game online kan, together kan. Pertama, ataupun ada tak cara untuk connect tengok movie sama-sama, dua-dua ada screen movie, muka dulu kat screen kan. Kalau kita rasanya ada, kena carilah kan. Dan T yang terakhir adalah tampal gambar. Kajian mendapati dalam artikel ini juga menunjukkan kita ambil gambar pasangan kita yang dia seorang, letak di tempat yang eksklusif. Ini boleh menyebabkan membantu pasangan untuk sentiasa kekal menyemarakkan cinta lah. EAT, jadi kita akan semakin dekat walaupun berjauhan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya rasa lengkap sebenarnya perkongsian daripada tetamu kita hari ini berkenaan dengan semarak cinta PJJ ni. Untuk mereka di luar sana mungkin boleh ambil lah orang kata perkongsian daripada Cik Fazli tu juga tadi. Ya, dan juga pengalaman yang dikongsikan oleh Hisham dan juga Melrose. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada ketiga tetamu kita ini di atas perkongsian tersebut. Terus jaga diri. InsyaAllah. Ya. Dan kami juga harapkan daripada perkongsian ini banyak manfaat yang dapat diperoleh daripada penonton-penonton kita pada hari ini. Tetapi kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini, Fatin. Bersama saya, segmen Tajaan. Wanita hari ini. Kembali dalam segmen Tajaan, saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Di hari Jumaat yang barakah ini ada perkongsian bermanfaat untuk penonton. Silakan Atira. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat dan ucapkan cantik Fatin di studio hari ini. Terima kasih. Okey, hari ini sebenarnya Jamu Jelita bawakan produk yang saya rasa produk Jamu Jelita ni memang tak asing lagi di pasaran. Lagi-lagi produk pertama kita iaitu Peluak Putih Mulus. Dan ini adalah produk yang mendapat maklum balas yang sangat baik dari pengguna ya Fatin. Dan ramai yang berkongsikan bahawa dengan menggunakan produk Peluak Putih Mulus ni, kulit bertambah baik, kulit makin cerah, kulit nampak sihat, nampak cantik. Jadi oleh kerana sambutan yang sangat menggalakkan dari semua yang dah beli produk Peluak Putih Mulus ni, dan duit yang tadi anda beli itu akan kami masukkan ke tabung COVID-19. Sempena Jamu Jelita prihatin terhadap mereka yang terkesan sepanjang pandemik ini. Okey, sebenarnya Fatin, saya nak sharekan kepada anda kenapa rata-rata yang membeli produk Peluak Putih Mulus ni suka sangat. Sebab ramai yang memberi maklum balas bahawa Peluak Putih Mulus ni produk yang sangat berkesan, harga pun murah. Jadi sangat sesuai untuk keadaan kita sekarang ni untuk beli suplemen yang sangat baik untuk kulit dengan harga yang mampu milik. Dan sebenarnya ini adalah produk yang rata-rata kalau beli memang orang akan repeat order. Sebab produk ini memang akan bantu merawat masalah kulit anda. Lagi-lagi buat anda yang memang ada masalah kulit kusam, tona kulit tak sekata, masalah jeragat, jerawat dan sebagainya. Jadi yang mana tengah tengok wanita hari ini dan anda masih belum cuba produk Peluak Putih Mulus ataupun kesemua produk dari Jamu Jelita, anda kena cuba sekarang. Sebab ini adalah produk yang sebenarnya bukan nak kira sekadar nak melariskan produk atau bagi janji kosong dekat semua. Tapi rata-rata pengguna kami sendiri yang kongsikan dengan amalkan Peluak Putih Mulus, produk ini dah bantu mereka atasi masalah jerawat, pudarkan jeragat, atasi masalah kulit kusam. Dan rata-rata yang dah amalkan memang ada kulit yang cantik, kulit yang makin cerah, kulit yang nampak kulit yang makin sihat dan glowing. Jadi ini sebenarnya adalah kerana kita dalam Peluak Putih Mulus ni kita menggunakan ramuan yang sangat baik, ramuan yang sangat premium daripada buah-buahan seperti blueberry dan juga blackcurrant. Dan kandungan blueberry ini sebenarnya ada khasiat daripada vitamin A, ada vitamin B5, vitamin B6 dan vitamin E yang membantu dalam pembentukan kolagen dan melambatkan proses penuaan. Malah dalam Peluak Putih Mulus turut mengandungi vitamin C yang tinggi serta astrolaceri yang merupakan booster untuk melambatkan kronologi penuaan. Okey, seperti yang tertera di kaca TV, itu adalah produk Peluak Fiber. Sebenarnya Peluak Fiber sangat berkesan buat anda yang ada masalah selalu tidak lawas, duduk rumah ni banyak makan, ada masalah kadang-kadang tu berat badan yang tidak ideal dan kadang-kadang kita nak bersenam dekat rumah pun sangat terhad, kita sangat risau dengan penambahan berat badan, ada masalah tu kadang-kadang bila nak tidur perut pun tegang dan sebagainya. Anda boleh dapatkan produk Peluak Fiber ni, harga pun sama macam Peluak Putih Mulus, RM38.90 dan produk ini boleh diamalkan lelaki dan wanita kalau dalam harian nak ada sistem pencernaan yang lancar, nak ada perut yang selesa, nak ada orang kata apa bentuk badan yang menawan, berat badan ideal, anda boleh dapatkan produk Peluak Fiber sekarang di Jombai ada diskaun dan harganya RM29 saja, harga asal RM38.90 dan Peluak Putih Mulus ni pun berharga RM38.90. Kalau nak harga murah boleh dapatkan di Jombai. Baik, dan seterusnya Atira?
Okey, untuk sabun Herbal Rest, produk seterusnya ini adalah produk yang sangat sesuai buat mereka yang ada masalah jerawat. Lagi-lagi jerawat yang besar dekat muka, jerawat yang besar-besar, yang bernanah, yang kemerah-merahan. Dan saya percaya ramai sebenarnya yang ada masalah tersebut. Jadi hari ini saya nak share anda boleh cuba cuci muka dengan menggunakan sabun Herbal Rest. Dan cara yang saya nak share kepada anda bila dah pakai dekat muka tu, kita dah cuci muka, biarkan seminit. Sebab pada waktu ini, khasiat daripada kunyit, temulawak dan juga kayu manis, akar resdung akan bantu merawat masalah jerawat, akan bantu untuk menyingkirkan bakteria serta mengeringkan jerawat. Dan sekarang untuk sabun Herbal Rest berharga RM17.90 dengan pembelian di Jombai. Kalau harga asal RM21.90, jadi dengan di Jombai harga lagi murah. Kita dah pakai sabun Fatin, malam kita pakai pula bedak sejuk Fatin. Silakan, kita dah cuci muka tu, kita dah keringkan muka. Kemudian kita dapkan bedak sejuk berherba Tanaka ni. Bedak sejuk ni berharga RM19.90 dan fungsi bedak sejuk ni adalah untuk mengawal pengeluaran minyak yang berlebihan dan juga untuk bantu mengeringkan jerawat dan juga bantu mengecutkan jerawat serta melicinkan kulit wajah. Ini adalah produk yang sebenarnya kedua-dua ni boleh dipakai oleh remaja sehingga dewasa dan sekarang harga dia RM16 saja. Harga asas RM19.90 dan produk ini, kedua produk ini boleh diamalkan oleh remaja yang ada masalah jerawat, boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita, tak ada masalah, serta anda perlu pakai produk ini buat anda yang ada masalah jerawat dan boleh pakai tanpa was-was sebab tidak mengandungi bahan terlarang yang membahayakan kulit Fatin. Baik. Jadi itu kebaikan kedua produk ni. Dan seterusnya Tira? Okey, untuk yang terakhir buat hari ini adalah Pearl White Cream. Kita dah pakai putih mulus untuk penjagaan kulit. Kita dah pakai Pearl Fiber untuk kita punya badan dan sebagainya. Kemudian kita pakai sabun Herbal Rest bedak sejuk. Pearl White Cream adalah krim multifungsi untuk anda di rumah yang mana malas nak pakai macam-macam krim. Tak kena pakai sunblock lah, nak kena pakai krim siang dan sebagainya. Pearl White Cream adalah krim multifungsi. Ada 5 fungsi iaitu untuk penjagaan kulit seperti kita punya krim siang. Boleh jadikan sebagai krim pelindung UV sebab dalamnya ada SPF 35. Boleh jadikan sebagai anti-aging cream. Dan boleh tengok apa yang tertera di kaca TV. Antara kebaikan-kebaikan lain Pearl White Cream ni yang mana produk ini sangat baik untuk bantu mencantikkan kulit wajah. Bantu untuk bagi anda ada kulit yang cantik. Dan yang paling penting, paling kita tak payah dah nak pakai macam-macam krim sebab satu krim saja dah mencukupi untuk penjagaan kulit secara keseluruhan buat harian kita Fatin. Dan secara ringkasnya, nak share kepada anda, buat anda di rumah yang nakkan produk jamu kita dengan harga yang sangat murah, boleh terus dapatkan di www.jombai.my ataupun yang pembelian di shopee.com.my/jamujilita.my. Puak putih mulus berharga RM38.90, sabun Herbal Rest berharga RM21.90 dan bedak sejuk berherba Tanaka RM19.90 serta Pearl White Cream berharga RM25 dan kesemua produk ni boleh dapatkan dengan pembelian yang harga yang sangat murah di Jombai ataupun di Shopee. Baik, terima kasih atas perkongsian Tira selaku pegawai pemasaran jamu jelita. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali lepas ini kita akan bergabung semula bersama Fiza. Wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Baik, ada sesuatu yang nak saya kongsikan berkenaan dengan Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Jadi marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama untuk kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan. Bersama, kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Itu dia, Jana. Bila kita cakap tentang pengambilan vaksinasi ini juga sebenarnya ada pengumuman yang telah pun diberikan semalam di negeri-negeri fasa 1 yang mana bagi mereka yang telah pun melengkapkan dos vaksinasi mereka selepas tempoh 4 hari. Antaranya aktiviti yang telah pun dibenarkan adalah aktiviti dine-in antara kelonggaran yang dibenarkan di negeri fasa 1. Dan hari inilah bermulanya aktiviti dine-in tersebut. Tetapi walaupun kelonggaran telah diberikan, ada juga pelbagai saranan-saranan lain yang mana premis kedai juga perlu memastikan mereka yang ingin memasuki premis untuk dine-in mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 dan menunjukkan bahawa individu tersebut telah pun menerima vaksinasi lengkap. Tapi walaupun ada kelonggaran-kelonggaran ini telah pun diberikan, kita juga harapkan agar bagi anda yang mungkin nak pergi dine-in itu, pastikan anda juga patuh dan akur terhadap SOP yang telah pun ditetapkan.
Betul. Kalau kita tengok pun angka semalam 22,948 angka yang tinggi. Jadi kalau nak keluar ataupun nak buat apa-apa aktiviti yang dah dibenarkan, fikir dulu masak-masak kan? Ya, yang paling penting kita patuh dan juga akur kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Dan kita juga nak kongsikan sebab tadi Fatin dah katakan tentang jumlah kes positif yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Jadi suka juga untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton sekali lagi tentang kes positif COVID-19 harian tertinggi untuk tempoh 2 hari berturut-turut iaitu kemarin dan juga semalam. Dan kalau kita tengok kes sembuh baru iaitu 21,720 dan kes kematian semalam dicatatkan 178 kes. Sama-sama kita ucapkan takziah kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga mereka akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Baik. Dan dapat anda saksikan di kaca TV ketika ini antara pecahan dan juga taburan kes-kes positif COVID-19 mengikut negeri-negeri yang telah pun dilaporkan sehingga ke petang semalam. Jadi sama-samalah sekali lagi kita nak menyeru kepada anda penonton yang sedang menonton kami ketika ini. Kadang-kadang di samping kita ingatkan diri kita, kita juga bertanggungjawab untuk mengingatkan insan-insan di sekeliling kita untuk terus akur, patuh tentang penjarakan fizikal, elakkan kawasan-kawasan yang sempit. Kita elakkan 3S, kita amalkan 3W. Dan kadang-kadang isu ataupun perkara macam ni walaupun hampir 2 tahun tapi dia masih lagi menjadi sedikit sensitif. Kadang-kadang kita tengok walaupun hari-hari dikongsikan di kaca TV, diwar-warkan tentang pentingnya jaga SOP dan sebagainya. Pengalaman saya sendiri pergi beli barang di luar kan, kita tengok ramai juga orang yang tak pakai pelitup muka dengan betul. Pelitup muka diletakkan di bawah dagu, ditutup mulut sahaja, tidak ditutup hidung dan sebagainya. Jadi kita sebagai pembeli pun kadang-kadang nak beli ke tak beli? Nak beli ke tak beli? Beli soya ke? Jadi itu yang kita nak kena ingatkan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. InsyaAllah. Baik, dan kami akan kembali esok WHI Extra. Kami bawakan topik air tangan pasangan. Dan istimewanya esok juga kita nak bawakan pasangan ini yang sememangnya cukup popular lah dalam kalangan mereka yang di Instagram ataupun di Facebook, yang mana kedua-dua pasangan ini hari-hari dia memang akan masak sama-sama. Dan dalam mereka memasak ni kadang-kadang ada banyak-banyak tips yang diberikan. Gaduh-gaduh manja pun ada. Okey. Orang kata kalau masak sama-sama ni, orang kata dia punya keharmonian keluarga tu lebih lagi yang mendalam. Mengeratkan lagi hubungan rumah tangga dan juga menyemarakkan juga kasih sayang. Tapi bila kita tengok kan dalam tempoh pandemik ini sebenarnya banyak juga kaum bapa ini yang rajin ringan tulang pergi ke dapur memasak bersama dengan isteri. Saya nak tanya kawan kita bapa seorang tu. Esok awak dengan bapa kan? Dia masak apa kita rasa? Okey. Jadi pastikan esok anda terus bersama dengan kami di WHI Extra bersama dengan Fatin dan juga Fahrin Ahmad. Apa agaknya yang Fatin nak usik Fahrin esok? Kita tunggu esok di WHI Extra. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.